Okay, good afternoon class. Kita nak sambung lagi untuk tajuk convergence of the iterations. Okay, jadi yang sebelum ini cikgu dah terangkan tentang methods of iteration yang mana kita akan ada satu equation iaitu fx sama dengan kosong, and then kita akan modify that fx sama dengan kosong, kita jadikan x sebagai tajuk, so kita akan dapat satu modified equation which is x sama dengan capital fx lah. Ada satu lagi function barulah yang di sebelah kanan persamaan itu. Okay, and then yang itu kita jadikan sebagai the iteration formula. So kita akan ada x n tambah 1 sama dengan capital F xn. So that one will be the method of iteration. Okay, and then kita akan mulakan dengan satu initial value x0. Okay, kemudian kita akan cari x1 menggunakan formula yang di sebelah kanan itu. Cikgu minta kamu declare dekat dalam calculator kan, formula yang dekat sebelah kanan tu yang capital F x, yang itulah yang kamu declare, and then kamu akan ganti-gantikan nilai bermula dengan x kosong, kemudian masukkan nilai x1, masukkan nilai x2 dan seterusnya sampai you dapat the most accurate root lah. Okay, dapatlah nilainya yang the most accurate estimated root. Okay, jadi selepas itu masa kita jawab soalan yang example 3 itu, kita dapati soalannya macam inilah. Okay, so kita akan ada satu dia bagi yang ini adalah kita punya y sama dengan fx. Okay, so dalam kes ini kita hanya menggunakan satu graf tunggal sahaja. Okay, iaitu fx tu kita akan intersect dia dengan paksi x lah, sebab kita tak pecahkan fx itu menjadi dua bahagian, dua graf yang berbeza dan kita sketch on the same diagram. So kita yang ini kita buat satu graf sahaja. Jadi persilangan di antara graf ini dengan paksi x akan menghasilkan root of the equation lah. Okay, so katalah ini adalah gambarannya. Okay, so kita tahu dalam fx sama dengan kosong ini kita akan ada root yang terletak di antara negatif 4 dan negatif 2 kan. Ada root yang terletak di antara negatif 2 dan kosong, and also another root in between 2 and 4. Okay, jadi kita sekarang akan cuba estimate menggunakan iterative ataupun iteration method. Okay, cikgu dah show semua stepnya hari tu. Okay, jadi ada masanya kamu perlu tukar-tukar formula untuk mendapatkan nilai root yang berbeza. Ada masanya pula kita dapati bahawa bila kita buat iteration itu, kita akan dapati nilai dia akan jadi nilai yang semakin besar. Maksudnya dia akan menghasilkan satu diverging sequence. Ada masa dia menghasilkan satu converging sequence yang akan menghampiri kepada root yang sebenar. Okay, jadi masa bila apakah iteration formula yang sesuai kita nak gunakan supaya iteration ini akan converge. Jadi yang itu cikgu terangkan dekat dalam Telegram hari tu. Cikgu hantar pagi tadi kan, cikgu ada hantar gambar itu, ada 4 cases itu tentang kecerunan garis tangent pada titik persilangan ataupun pada nilai x sama dengan alpha itu, dekat tempat root itu. Kalau kita draw satu tangent line pada lengkung capital fx itu, so dekat situ kita lihatlah kalau kecerunan garis tangent itu terletak di antara negatif 1 dan 1. Okay, dan kita katakan bahawa that iteration formula dia akan converge kepada root yang sebenar lah. Tapi kalau katakan kita dapati kecerunan garis tangent ataupun capital F prime X itu dia yang lebih besar daripada 1 ataupun yang kurang daripada negatif 1, so kita kata dia akan jadi satu diverging sequence. Okay, jadi dia punya syarat untuk convergence itu mestilah yang inilah, F prime alpha ini. Okay, boleh juga kita buat dalam modulus notation, dia mesti less than 1, yang membawa maksud bahawa F membawa maksud macam ni lah.
F prime alpha saya nanti akan terletak di antara negatif 1 dan 1. So yang ini akan menghasilkan converging lah. Yang ini akan menghasilkan converging sequence. Converging sequence. Manakala kalau ada satu lagi yang F prime alpha ni yang greater than 1, membawa maksud kalau you dapat F prime alpha nya lebih besar atau 1, ataupun F prime alpha nya kurang daripada negatif 1, dan kita kata bahawa that iteration formula ni dia akan menghasilkan satu converging sequence. Jadi syarat untuk diverging sequence. Jadi syarat untuk converging sequence ini adalah yang inilah. Jadi sekarang dalam soalan yang seterusnya, kalau kamu dah print out yang example 1, it is given that the cubic equation. Kita masih lagi menggunakan soalan yang dalam example 3 itu. Dia macam lanjutan lah daripada soalan yang itu. Jadi kita teruskan soalan itu. Alright. It is given that the cubic equation, kita ada ini x kuasa 3 tolak dengan 12x, tolak 5 sama dengan 0. So this is my fx sama dengan 0 lah. So seperti biasalah kalau dalam iteration method kita akan tukarkan yang ini kita akan tukarkan, kita jadikan ini sebagai tajuk. So sini akan jadi 12x tambah 5. Jadi maksudnya x saya nanti adalah punca kuasa 3, the cube root of 12x tambah 5. So saya dapat satu iteration formula which is x n tambah 1 dekat sini. So yang kat sini akan jadi 12x n tambah 5. Jadi dia kata kat sini show graphically that the iteration ini should be used to find the most negative root and the most positive root. The most negative root dia akan lies di sinilah, iaitu terletak di antara negatif 4 dan negatif 2. Manakala the most positive root dia akan terletak di antara 2 dan 4. So kita nak tentukan sama ada iteration formula ini sesuai digunakan untuk mencari the most negative and the most positive root. Jadi caranya mudah sahaja. Kita akan jadikan ini sebenarnya adalah x sama dengan punca kuasa 3 12x tambah 5. Kita tak payah tulis dia punya n tambah 1 ataupun n itu supaya senang kita nak work out. Jadi yang kamu akan ambil adalah yang side sebelah kanan ini. So this is my kalau macam ni kan, sekejap ya. Sekejap. Sekejap sebelum ni. Kita tahu yang sebelum ini kita akan ada xn tambah 1, dekat sini adalah fxn. Fxn. Jadi yang kita akan gunakan ini adalah capital fxn itu, yang sebelah kanan itu. Jadi saya tak naklah gunakan xn dan sebagainya. So saya just ambil my capital fx ini. So saya ambil yang sebelah kanan ni sajalah, iaitu punca kuasa 3. Yang ini saja yang kita akan gunakan untuk menentukan sama ada dia converge atau diverge. So yang ini samalah dengan tak payah tulis, tak payah tulis xn lah. Tulis sahaja 12x tambah 5 ni tadi kuasa 1/3. 12x tambah 5 kuasa 1/3. Ini kemudian apa yang kita buat ialah kita akan differentiate dia. Differentiate iaitu kamu bawa ke depan. Macam biasalah kita differentiate kan. Kuasa ni bawa ke depan, ini jadi kuasa negatif 2/3 tolak 1. Kemudian jangan lupa kita akan differentiate inside the bracket. So yang ini akan jadi 12. So maksudnya 12 bagi 3. So nanti kita akan ada 4 dekat atas. Kemudian dekat bawah ini ada 12x tambah 5 kuasa 2/3. So this is my f prime x. Jadi untuk menentukan sama ada dia converging ataupun diverging, caranya ialah kalau kita nak cari the most negative root. Jadi kita tahu bahawa the most negative root tu terletak di antara negatif 2 dan negatif 4. So saya pilih saja alpha, nilai alpha tu. Sebab sebelum ni kita ada
alpha kat sini kan. Alpha tu merujuk pada root ataupun dekat mana yang kemungkinan root itu berada. Jadi kalau dia kemungkinan berada antara negatif 4 dengan negatif 2 dan negatif 4, so kita pilih saja apa-apa nilai sebab kita pun tak tahu apa root yang sebenar kan. Kita pilih sebarang nilai yang terletak di antara negatif 2 dan negatif 4. Katalah cikgu pilih dekat sini ialah negatif 3. So saya masukkan nilai X tu sama dengan negatif 3 untuk the most negative root. So saya akan masukkan 12, kita darabkan dengan negatif 3, kemudian tambah 5. Kemudian kat sini akan ada kuasa 2/3. So bila saya kira ni, kita tekan kalkulator. So kita dapat kat sini adalah 0.41. So kita dapati nilai ini iaitu F prime negatif 3 ini dia akan terletak di antara negatif 1 dan juga 1. Okay, maksudnya the iterations akan converge. Okay, so maksudnya formula ini tadi, iteration formula yang ini boleh digunakan untuk mencari the most negative root. Okay, sebab dia memenuhi syarat untuk convergence tadilah. Itu saja bendanya. Okey, kalau kita nak cari the most positive root yang terletak antara 2 dan 4, so saya boleh ambil satu nilai yang terletak antara 2 dan 4, katalah 3. So saya ulang benda yang sama. So kat sini ialah 12, darab 3, kemudian tambah 5, sini kuasa tambah 5, okey, kuasa 2/3. Okay, so bila saya calculate ini, saya dapat yang ini adalah nilai dia adalah 0.33. So yang ini F prime 3 juga terletak di antara negatif 1 less than 1. Okay, menunjukkan bahawa the iterations also, okay, the iterations converge jugalah. Okay, so formula ini boleh digunakan untuk mencari kedua-dua yang the most negative dengan most positive root. Okay. Kemudian kita boleh cuba pula untuk yang satu lagi root yang terletak di antara negatif 2 dan 0 ini. Katalah cikgu ambil satu nilai di antara negatif 2 dan 0, katalah F prime negatif 1. Okay, so saya gantikan juga, sama jugalah dia punya prosesnya. So dekat sini adalah kuasa 2/3 tadi. Okay, so dekat sini nanti saya akan dapat nilai dia adalah mana yang saya cari tadi, 1.09. Kamu boleh tekan kalkulator lah, 1.09. So kita dapati dekat sini nilainya lebih besar daripada 1. Okay, jadi dia bukan lagi dalam range antara negatif 1 dan 1. Maksudnya dia sudah termasuk dalam F prime negatif 1 ini, ataupun kalau dalam modulus sign dia jadi yang greater than 1 itu. Maksudnya kamu punya F prime negatif 1 ni kita dapat lebih besar daripada 1, menunjukkan bahawa the iterations akan diverge. The iteration akan diverge. Okay, so kalau dia terkeluar sahaja daripada range ini, menunjukkan bahawa this iteration formula akan jadi satu diverging sequence bila kita gunakan untuk menghampiri roots yang terletak di antara negatif 2 dan 0. Mungkin you akan gunakan starting value dia negatif 2 ataupun 0. Kita dapati nilai dia akan semakin bertambah, meningkat. Mungkin salah satunya lah sama ada negatif 2 atau 0, kita akan dapati nilai dia X1, X2, X3 tu semakin bertambah dengan cepat. So dia akan menghasilkan satu diverging sequence. Jadi dia tak boleh digunakan formula ni tak sesuai. Sebab itu kita akan tukar kepada formula yang lain. Jadi selepas ini bila kita dah ada pengetahuan tentang perkara ini, mungkin kita boleh test dahulu sebelum kita buat dia punya iteration. Kadang-kadang dalam soalan dia minta kamu tunjukkan yang mana satu formula yang the most suitable formula to be used. Okey, jadi sekarang kita try untuk satu lagi iteration formula. Dia ada bagi satu lagi iteration formula yang kita dah buat hari tu. Kita ubah sesuai, boleh juga kita buat begini. Bagi 12. Okey, jadi sekarang yang ini adalah kita punya fxn. fxn. So kamu ambil yang sebelah kanan ini sahaja. Okay, so now my fx will be x kuasa 3 tolak 5/12. Tulis in terms of x sajalah, tak payah n tambah 1, tak payah n sebab senang untuk kita differentiate. Okay,
Jadi yang ini adalah 1/12, okay? X kuasa 3 tolak 5. Okay? Jadi bila cikgu differentiate, jangan lupa lah step dia kita kena differentiate dahulu. Okay, so yang ini kita kekalkan constant saja. So yang ini jadi 3x kuasa 2. Okay, so dekat sini dia akan jadi apa tu? Dekat bawah ada 4 lah. So sini adalah x kuasa 2/4. Okay, jadi sekarang saya cuba, adakah formula yang ini, this iteration formula sesuai tak untuk saya gunakan untuk mencari root yang terletak di antara -2 dan 0 ni, another one root tu tadi. Okay, so saya akan gunakan f prime -1. Saya ambil -1 lah. Okay, kemudian saya masukkan dekat sini. So dekat sini adalah -1 kuasa 2/4. So dekat sini saya dapat 0.25. So nilai ini dia terletak di antara -1 dan juga 1. Okay, maknanya iteration akan, okay, so in this case iterations converge. Okay, jadi maksudnya formula ini sesuai untuk kita gunakan untuk mencari the other root, which lies in between -2 dan juga 0. Okay, jadi inilah caranya macam mana kita nak tentukan. Okay. Jadi kalau kamu check pula this formula, kalau kamu check pula untuk nilai f prime -3 macam kita buat tadi, dan satu lagi ialah f prime 3, kita gantikan dekat sini, kita dapati bahawa dia akan menghasilkan satu diverging sequence. Maksudnya kita akan dapat nilai f prime alpha dia sama ada lebih besar daripada 1 atau kurang daripada -1. You all can try for that. Okay. Okay, jadi dah selesai yang ini. Okay. Walaupun dalam soalan ini dia minta kita show graphically secara graph. Sebab tu yang saya terangkan hari tu, gambar-gambar tu semua yang itu tak adalah penting sangat sebenarnya. Biasa dalam soalan dia tak minta kita show graphically. Jadi dia minta kita show secara macam ni lah, workings yang macam ni je lah. Okay. Jadi tak perlulah show graphically tu, mungkin agak sukar sebab kita kena sketch pula kan graph yang capital fx tu, lepas tu kena draw pula satu straight line nak tunjukkan kecerunan garis tangent capital fx tu kan pada titik persilangan, jadi agak susah lah yang itu. Okay, jadi tak perlulah saya rasa. Okay, example 2, show that the equation. Okay, kita ada satu lagi soalan, x kuasa 4 kat sini, tolak dengan 2x kuasa 3, kemudian tolak x tambah 1 sama dengan 0. Yang ini yang fx sama dengan 0 nya lah. Okay, graf yang asalnya has at least a real root in interval 1, 3. Dia kata fx sama dengan 0 ini, okay, dia ada root yang terletak di antara 1 dan 3. So dalam soalan ini dia tak minta kita guna graphical method. Okay, jadi cara mudah untuk awak tentukan ada root, kita terus masukkan sahaja f1. Okay, kita carilah nilai f1, kita dapat sini -1, kemudian kita masukkan pula f3. Okay, sebenarnya kat sini kita dapat 25. Okay, jadi maksudnya dekat sini, okay, kamu boleh nyatakan f1 and f3 have opposite sign. Kan? Dia mempunyai nilai yang bertentangan ni, sign dia yang berbeza lah, maksudnya ada perubahan change of sign, opposite signs. Okay, therefore there must be a root. A root lies between 1 and 3. Itu sajalah. Mudah saja cara untuk kita tunjukkan. Okey, kalau dah tahu ada root yang terletak di antara 1 dan 3, so kita akan cuba untuk menghampiri root yang sebenar. Kemudian dia kata determine which of the iterations, dia bagi 2 iteration formula lah. Okay, satu yang ini, okay, kita jadikan x sebagai tajuk, kemudian kita ada x ni kuasa 4, okay, tolak dengan 2x n kuasa 3 ini tambah 1. Okay, ada satu iteration formula. Kita just jadikan yang ini sebagai tajuk lah. Maksudnya daripada ini saya pindahkan x ni ke sebelah sini kan, so dia akan jadi x kan sama dengan x kuasa 4 tolak dengan 2x kuasa 3 tambah 1 kan. Saya dah ubah suaikan dia, maknanya saya jadikan x ni sebagai tajuk. Tu yang menghasilkan this iteration formula lah. Okay, so sekarang
bila saya nak tentukan sama ada dia sesuai ke tak nak mencari root ini, so macam biasa saya akan ambil yang ini. This one will be my capital Fx. Okay. So saya tulis saja dalam bentuk begini, tolak 2x kuasa 3 tambah 1. Selepas itu saya akan differentiatekan dia. So jadi 4x kuasa 3 tolakkan dengan 6x kuasa 2. Selepas itu apa kita nak buat? Gantikan, carilah satu nilai terletak di antara 1 dan 3. Yang paling senang adalah 2. Okay, so saya pun masukkan kat sini kan, 2 kuasa 3 tolak 6, kemudian 2 kuasa 2. Okey, berapa nilai yang saya dapat tu? Okey, saya dapat nilainya adalah 8. So yang ini lebih besar daripada 1. Okey, jadi maksudnya f prime 2 saya tadi lebih besar daripada 1, menunjukkan bahawa iterations akan diverge. Okay, so iteration ini akan diverge. So formula ini tak sesuai untuk kita gunakan untuk ini. Kemudian kita tengok satu lagi formula yang dibagi. Okey, kita ada satu lagi formula iaitu 2xn kuasa 3 kemudian tolak 1 bahagikan dengan mana ni, xn kuasa 3 tolak 1. Jadi ini jangan confuse lah, ini just iteration formula sebab tu ada n kan. Oh, yang ni termasuk sebab tu ada n, ada xn tambah 1 kan. Jadi yang kamu ambil pun adalah yang sebelah kanan sinilah. Okey, so kita ambil formula yang itu, yang sebelah kanan itu sebagai saya punya capital fx. Okey, so sekarang saya nak test pula menggunakan formula yang satu lagi lah, sama ada dia akan menghasilkan satu converging iteration ataupun diverging punya iteration. Okay. Jadi saya keluarkan sekarang my capital Fx. Okay, ambil yang sebelah kanan sahaja. So kita buat sahaja, tak payah ada n tu lah. Tolak 1 kemudian bahagikan dengan sini jadi x kuasa 3 tolak 1. Nampaknya kita ada apa tu? Kita akan gunakan yang partition rule itu kan. Okay, jadi saya akan differentiate. So saya ambil v. So this is my v. Kemudian du dx, saya bezakan yang dekat atas. Saya akan dapat 6x kuasa 2. Kemudian tolak dengan u yang dekat atas. Okay. Kemudian tolak 1 dv dx, bezakan yang dekat bawah. So saya akan dapat kat situ ialah 3x kuasa 2. Right. Kemudian jangan lupa kita akan bahagikan dengan v squared. Okay. Jadi yang ni kalau cikgu ringkaskan lah, dapat situ 6x kuasa 5 tolak dengan 6x kuasa 2. Kemudian dekat sini saya akan ada tolak, saya darab ini dapat 6x kuasa 5, kemudian tolak-tolak jadi tambah 3x kuasa 2. Okay. Kemudian saya bahagikan dengan x kuasa 3 tolak 1 kuasa 2 lah. Okay. So dekat sini nanti yang ini habis. So saya akan dapat negatif 3x kuasa 2 kemudian bahagikan dengan x kuasa 3 tolak 1 kuasa 2. Right. So dah dapat dah dia punya f prime x. Okay. So saya akan test pula f prime berapa tadi? 2 yang kita gunakan tadi kan. Okay. So sini negatif 3. So sini ada 2 kuasa 2. Okay, kita masukkan lah dekat sini adalah 2 kuasa 3 kemudian tolak 1 kemudian kuasa 2. Okay. Kemudian kat sini bila kita cari nilai ini, kita dapati nilai ini adalah negatif 0.245. Negatif 0.245. Jadi yang ini juga menunjukkan dia terletak di antara negatif 1 dan juga 1. Okay, menunjukkan bahawa iteration akan converge. Will converge lah. Okay, jadi maksudnya which one is the most suitable to be used to find this root? Okay, maksudnya yang inilah formula yang kedua ini yang lebih sesuai digunakan. Okay, kemudian use your choice with x0 sama dengan 2 to determine the root corrects to 3 dp. Okay, jadi kita gunakanlah formula yang ini. Okay, terus ambil formula ini. Ataupun yang inilah the iteration formula tadi. Jadi dia kata dia minta kita mulakan dengan x0 sama dengan 2. Jadi macam biasa kamu akan gunakan iteration punya method. Okay. So sini saya masukkan kuasa 3 tolak 1. Kemudian bahagikan dengan sini 2 kuasa 3. Kemudian tolak 1. Jadi nanti dekat kalkulator kamu akan declare yang bahagian sinilah.
kamu pun tekan lah tekan tanda macam ini kan. Lepas tu dekat atas nanti kamu press lah kat atas ni kamu tekan 2. Lepas tu kamu ambil apa tu yang shift alpha X shift alpha X. Lepas tu tekan kuasa 3 and then buatlah tolak 1. Okey, kemudian pergi pula pada cursor kat bawah, tekan shift alpha X kan, kemudian tekan kuasa 3 tolak 1 macam ni lah kamu declare sampai terpapar lah dekat kamu punya screen calculator tu kan, dekat monitor tu. Okey, jadi lepas itu kamu terus tekan bila dah dapat yang ni, terus tekan solve, kemudian X sama dengan apa, so kita masukkan tekan 2, tekan sama dengan so terus kita akan dapat the first X1 nya sebagai 2.14286 dan kamu terus tekan solve answer sama dengan, so saya akan dapat nantilah X2 tu sama dengan 2.1131 kemudian kita teruskan lagi sebab kita nak 3 DP kan, 2.1185 kemudian teruskan. Tunjuklah dia punya method sedikit supaya kita dapat markah dekat sini 1175 and then X5 kot, saya rasa sampai X5 2.1177 okay. So dekat sini kita dah boleh stop lah, maksudnya kita dah boleh round off sebagai 2.118 okay, 2.118 sebab kita nak correct to 3 DP 3 decimal places, and so this is the estimated root correct to 3 DP which is 2.118 menggunakan iteration formula yang kedua. Okay, so macam tu je lah cara untuk kita tentukan sama ada iteration itu atau akan converge, akan diverge yang mana satu formula yang sesuai untuk digunakan untuk mencari satu root yang terletak di antara dua nilai. Okey, jadi caranya kena gantikan, kena tentukan capital Fx yang mana sebelah kanan, lepas itu differentiatekan dia, lepas tu gantikan satu nilai yang terletak di antara location of the root itu. Okey, kalau dia terletak di antara -1 dan 1, dan kita kata dia converge. Kalau selain daripada itu, yang greater than 1 ataupun less than -1, so kita kata dia diverge dan tak sesuai digunakan untuk mencari root. Okay, so itu sajalah cikgu rasa untuk tajuk iteration method tu sampai convergence of iteration. So lepas ni kita akan sambung dengan Newton-Raphson method.